Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam surat matematik tingkatan 1 KSSM untuk bab yang keempat, nisbah kadar dan kadaran. Subtopik 4.5, perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Semestinya bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, hari ini kita akan lihat dua standard pembelajaran. Yang pertama, 4.5.1 menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah dan 4.5.2 menentukan peratusan setiap kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Baiklah pelajar, kita akan lihat kaitan dengan peratusan dan pecahan melalui tiga rajah ini. Rajah yang pertama adalah kita nak menentukan nisbah bilangan segi empat sama berlorek kepada bilangan segi empat sama tidak berlorek. Jadi untuk yang berlorek ni, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ada dua baris, maka nilainya adalah 20. Jadi yang tak berlorek, kita cari berapa bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni maksudnya semua sekali. Jadi kalau dekat sini dah 20, dekat sini akan jadi 80 untuk yang tidak berlorek. Jadi 20 kepada 80 dan kita boleh permudahkan dalam bentuk nisbah termudah 1 kepada 4. Okey, kemudian peratusan segi empat sama yang berlorek. Jadi kita ada 20. Okey, per dengan 100. Kenapa per dengan 100? Jumlah keseluruhan segi empat sama ini ataupun rajah A ini adalah 100 dan darabkan dengan 100%. Maka peratusan segi empat sama yang berlorek adalah 20%. Ingat ya, mencari peratusan kita mesti kena darab dengan 100%. Peratusan segi empat sama yang tidak berlorek kita tahu tadi adalah 80. Jadi 80 per 100 juga darab dengan 100%. Maka peratusan segi empat sama tidak berlorek adalah 80%. Okey, kita pergi pula kepada B. Okey, kalau kita lihat B ni pun sama. 100 jumlah keseluruhan segi empat sama untuk B ni. Okey, kita kira ada berapa yang berlorek? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 50 lah. Okey. Jadi 50 kepada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi 50 kepada 50. Jadi kita permudahkan dia akan jadi 1 kepada 1. Jadi sama sahaja 50 per 100 darab 100% kita akan dapat 50%. Untuk yang tidak berlorek juga 50%. Okey, kita untuk C pula. C ni gambar rajah dia. Untuk yang berlorek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, yang berlorek 15. Yang tak berlorek ada tadi 15, 16, 17, 18, 19, 20. So jumlah dia 20. Jadi yang tak berlorek ada 5 lah. Jadi kita permudahkan dia akan dapat 3 kepada 1. Okay, kita tak boleh gunakan nisbah ni ya untuk jadikan peratusan sebab kita perlu per dengan jumlah keseluruhan. Jadi 15 per dengan 20 darab dengan 100%. Maka kita akan dapat nilainya 75%. Dan bakinya tadi 5 per 20 darab dengan 100%. Kita akan dapat 25%. Ini kaitan dia lah. Okey, ni nisbah kita. Kita boleh cari peratusan dan kita boleh mencari peratusan untuk segi empat bersama yang berlorek dan juga tidak berlorek. Mari kita berbincang. Rajah di sebelah menunjukkan 10 biji kulit. Apakah yang diwakili oleh nisbah 3 kepada 7 dalam rajah itu? Apakah peratusan guli hitam dalam rajah? Okey, kalau kita lihat dekat sini, dia kata 3 kepada 7. Jadi kita perlu bilang dahulu 3 itu siapa? Okey, kalau kita lihat biru ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 ini adalah untuk biru. Dan hitam kita ada 3 di sini. Jadi ini adalah guli hitam. Jadi apakah yang diwakili nisbah 3 kepada 7 dalam rajah itu? Adalah nisbah guli hitam
kepada guli biru. Okey. Jangan tengok daripada gambar rajah sahaja. Kalau kita tengok daripada gambar rajah, memang biru ni dulu. Tapi kalau kita lihat daripada nisbah, nilai 3 ini adalah mewakili untuk guli hitam. Okey, apakah peratusan guli hitam dalam rajah? Seperti mana yang cikgu beritahu, untuk mencari peratusan, okey, nilai yang kita nak dicari tu, okey, nilai kita nak dicari mesti per dengan jumlah. Okey, jumlah keseluruhan darab dengan 100%. Jadi guli hitam kita ada 3. Dan jumlah keseluruhan tadi ada 10 biji. Darabkan dengan 100%. Maka kita akan dapat 30%. Itu cara dia. Mari kita lihat contoh yang pertama. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata ialah 1/3. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata di dalam kelas itu. Okey, sekarang ni kita nak mencari pelajar yang tidak bercermin mata punya peratus. Okey. Jadi yang pertama sekali kita perlu cari nisbah dia. Nisbah tak bercermin mata kepada jumlah pelajar. Okey. Dan kita dapat tahu 1/3 ini adalah untuk cermin mata. Betul? Okey, dan 3 ini adalah untuk yang tak bercermin mata. Jadi sekarang nisbah tak bercermin mata adalah 3 jumlah pelajar. Jumlah pelajar kita perlu tambahkan kedua-dua nisbah itu, iaitu 1 tambah dengan 3. Maka kita akan dapat nisbahnya 3/4. Dan kita boleh tulis dalam bentuk pecahannya iaitu 3/4. Okey, jadi bila kita dah dapat nilai ini 3/4, bolehlah kita mencari peratusan. Peratus mudah saja, cikgu kata tadi darab sahaja dengan 100%. Jadi 3/4 darab dengan 100%, maka nilainya adalah 75%. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakera keras komputer telah diisi dengan data. Cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data. Jadi sekarang nak cari nisbah kapasiti yang telah diisi, kita dah tahu tadi iaitu 35 kepada yang belum diisi. Okey, jadi kalau kita tahu nilai semua sekali iaitu 100%. Okey, ini jumlah keseluruhan. Jadi kita nak cari yang belum diisi, kita tolakkan dengan 35%. Jadi 100% tolak dengan 35%, kita akan dapat 65%. Jadi sekarang kita nak cari dalam bentuk nisbah pula. Jadi daripada telah diisi kepada yang belum diisi. Jadi 35 kepada 65. Ini bentuk nisbah dia. Tapi boleh tak cikgu biarkan dalam bentuk macam ni? Tak boleh. Kita kena jadikan dalam bentuk yang termudah. Jadi paling mudah memula cikgu cuba dulu dia bahagi dengan sifar 5. Okey, bahagi dengan sifar 5 kita akan dapat sini 7. 65 bahagi dengan 5 kita akan dapat 13. Jadi dah termudahlah 7 kepada 13. Inilah jawapannya untuk contoh yang kedua. Okey, kita pergi pula kepada menentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Okey, kita nak kaitkan pula dengan konsep kadaran, di mana kita dah belajar sebelum ini, kadaran ialah satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Kita lihat contoh yang seterusnya. 14 daripada 56 orang murid telah menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam. Apakah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam? Okey, 1 jam ni sebenarnya tak ada kaitan. Yang kita nak lihat adalah 14 daripada 56 orang murid. Dan kita nak mencari peratus murid yang telah menyiapkan kerja rumah mereka. Jadi, kita nak tulis dalam bentuk kadaran. Bagaimana ya? Okey, jadi kita buat 14 per 56. Okey, jadi kita tahu kalau siap semua sekali mesti 100%.
Jadi kalau 56 orang murid mesti 100%. Jadi kalau 14 orang murid sahaja berapa peratus? Jadi cikgu andaikan dia sebagai X lah. Kita anggapkan dia sebagai X. Macam tu. Okey, jadi bila kita buat macam ni, kita dah dapat ini adalah sebagai bentuk kadaran. Okey, boleh tak kalau kita nak darab saja dengan 100%? Boleh. Cuma kalau dia minta dalam bentuk kadaran, kamu kena tulis dalam bentuk kadaran. Ini bentuk kadaran yang sepatutnya kamu tulislah. Alright, seterusnya apa yang kita boleh buat adalah kita akan cari nilai lah. Jadi 56 ni darab dengan X, 100 akan darab dengan 14. Jadi kita akan dapat 56X bersamaan dengan 14 darab dengan 100. Jadi nak mencari nilai X 1400 bahagikanlah dengan 56, maka nilai X kita adalah 25%. Macam tu je cara dia. Okey. Contoh yang kedua, sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. 18 orang daripadanya ialah murid perempuan. Apakah peratusan murid perempuan di dalam kelas itu? Okey, jadi sama juga macam tadi. Kalau contoh yang sebelum ini, cikgu boleh terus direct saja. Tetapi bila kita nak menulis dalam bentuk kadaran, okey, kita akan buat sama macam yang cikgu tunjukkan sebelum ni tadi, iaitu 18 orang per dengan jumlah semua sekali iaitu 45 orang murid. Jadi kalau kita tahu semua sekali orang murid adalah 100%. Jadi untuk 18 orang ni macam mana? Orang murid perempuan. Jadi kita tuliskan dia sebagai X. Jadi darab silangkan sahaja 45X bersamaan dengan 18 darab dengan 100. Maka X adalah 1800 bahagikan dengan 45. Maka nilai X kita ialah 40%. Macam tu saja. Yang penting kita mesti tulis dalam bentuk kadaran. Yang ni perlu dalam bentuk kadaran. Jadi cikgu harap kamu semua dah faham bagaimana untuk mencari dan menentukan peratusan dan juga kaitan antara nisbah dan juga pecahan dalam tajuk ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.